Pengerusi dan jawatan kuasa surau, khususnya ayah-ayah, tuan-tuan, abang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam perbincangan kitab Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Sayyid Sabiq yang ditahqiq, menggunakan pakai kitab yang ditahqiq oleh Muhammad As-Sayyid As-Sabiq yang merupakan pengajar Universiti Al-Azhar Qahirah dan Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Dan alhamdulillah kita pada hari ini membincangkan pada muka surat 30, gitu ya, 30, yaitu hari itu kita bincang tentang hukum-hukum anwa'ul ma', hukum air. Dan kita sambung pada sisa minuman. Kita dah bincang dah juga tentang sisa minuman manusia. Kemudian kita masuk pada sisa minuman haiwan yang boleh dimakan dagingnya. Dan kali ini kita sambung pada sisa minuman binatang yang lainnya, termasuklah bagal, iaitu kaldai. Bagal, adik-beradik kaldai, ataupun binatang dan burung yang buas. Mengikut pandangan para alim ulama, mereka mengatakan hukum sisa makanan atau binatang yang buas ini adalah suci. Dalilnya adalah diambil daripada Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila ana tawadda'u bima afdalatil himaru qala na'am wa bima afdalatis siba'u kulluha. Artinya ditanya, beliau pernah ditanya. Siapa yang ditanya ni? Dia tanya ni adalah Nabi SAW. Bolehkah kami berwuduk dengan sisa minuman kaldai? Kita sini perbincangan ni mungkinlah tak apa-apa kena dengan kita. Saya tak ada kaldai kat Semua Raya ni, kecuali lah ada orang membelanya. Tapi kita boleh kiaskan dengan binatang yang biasa, dan sinonim dengan kita. Antaranya apa tuan? Kambing yang dekat dengan kita. Nak dekat dengan raya ni lembu ataupun kuda, ini yang dekat dengan kita. Tapi di zaman Nabi, sahabat bertanya tentang himar. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan boleh. Demikian pula dengan sisa minuman seluruh binatang buas, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Kata Al-Baihaqi, hadis ini mempunyai banyak sanad yang boleh dihimpun antara satu sama lain. Akhirnya dia akan menjadi kuat. Dalil yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi laylan famarru ala rajulin jalisin 'inda miqra'atin lahu. فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك ليلة في مقرأتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرأ لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. Ini juga hadis ini menyokong, menyatakan bahawa sisa makanan ataupun sisa yang diminum oleh binatang seperti keldai, unta, ataupun kita kata seperti kambing dan binatang buas yang lain, katalah rimau, kita mengambil sisa minuman mereka, maka ini dalil menyokong mengatakan suci. Air sisa mereka ni suci. Hadis tadi bermaksud pada suatu malam Rasulullah SAW bermusafir. Rombongan Rasulullah itu akhirnya melewati seorang lelaki yang sedang duduk berhampiran kolam miliknya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, adakah ada binatang buas yang minum air di kolammu pada malam ini? Lalu Nabi SAW menegur, wahai pemilik kolam, jangan kamu hiraukan soalannya, ia hanya menyusahkan sahaja.
air yang sudah diminum binatang buas itulah rezekinya, sedangkan sisanya boleh kita minum dan suci lagi menyucikan. Ini hadis ini juga menyokong tentang fatwa para alim ulama atau pandangan para alim ulama tentang sucinya sisa makanan atau minuman binatang buas dan binatang ternakan. Banyaklah dalil-dalil yang lain. Cumanya ada poin yang penting kat sini. Apabila seorang yang bertanya ini ditanya kepada yang pemilik kolam tu, ditanya, dia kata, kolam ni ada binatang lain tak minum? Sebelum dia nak minum kolam tu, dia tanya dulu pada pemilik kolam, ada tak siapa-siapa yang minum kat kolam ni ikut binatang-binatang ke? Rupanya Nabi menegur sikap sahabat yang bertanya, sepatutnya dia tak perlu bertanya. Samalah kita kan, kadang kita pergi makan satu tempat, kita pergi tanya nak makan tu, pinggan ni dah basuh ke belum, kan? Pakai sabun apa, sabun tu pula ada campuran babi ke dah, contohnya kan. Ataupun kita pergi tanya tentang pinggan tu pula, pinggan tu buatan mana? Kalau buatan Cina, daripada tulang babi ke tulang apa? Tulang manusia. Kita pergi tanya terlalu detail sehingga menyebabkan perkara itu jadi susah. Sebab itu Al-Quran kata, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu tanya satu perkara, bila kamu tanya tentang hal itu, dia akan memberikan keburukan kepada kamu. Betul, agama ni kita hanya berhukum tentang apa yang kita nampak. Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya berhukum dengan yang perkara yang zahir, apa yang kita nampak. Macam mana cara dia buat itu tak menjadi persoalan yang besar bagi kita, kecuali ada timbul perkara-perkara itu. Contohnya kita makan roti lah, contohnya kita tahu di kilang roti itu memang dicampur dengan babi, memang dah tahu lah. Jadi kita memang tak boleh makan lah, kan? Tapi yang ni tak ada kena-mengena pun. Orang datang kita makanan kat kita, kita pergi tanya kat dia, ni mi yang datang ni tepung mana datang ni? Siap pergi tanya, buatan cap apa? Cap masjid ke, cap surau ke, cap tokong? Kita pergi tanya kat tuan rumah tu, tuan rumah tu terkejut. Ini soalan-soalan yang Nabi pernah menegur para sahabat dulu, supaya jangan banyak bertanya apabila berhadapan sesuatu perkara, kerana dia boleh menimbulkan banyak kesulitan. Sebab itulah agama ini diturunkan, inna dina yusr. Agama ini satu agama yang mudah. Agama mudah ni maksudnya bukan bermudah-mudahan dalam kita mempraktiskan agama. Agama kita ni diturunkan kepada kita mudah untuk beramal. Walan yashad ad-din illa ghalabah. Tidak adalah seseorang yang menyusahkan perkara agama melainkan dia akan kalah. Dia tidak berjaya untuk melakukan satu-satu amalan. Inilah bila kita faham tentang fiqh, maka faham kemudahan untuk kita beramal itu akan menjadi mudah. Itu tuan-tuan, kadang ialah kita nak sembahyang, benda-benda yang kita praktis. Kadang kita orang Melayu ni susah, rasa susah. Dia kalau nak sembahyang dalam rumah, kalau rumah tu dia tengok budak-budak ada, dia rasa tak selesa. Pasal dia, mereka beranggapan, kebanyakan orang kita lah, ni bukan orang Melayu Taman Raya ni tempat lain, dia rasa susah tengok ada budak sembahyang, ada dalam rumah tu ada budak. Jadi mereka beranggapan budak ni kencing dalam rumah ni tadi. Jadi disusahkan dengan apa? Budak kena cari, nak sembahyang tu kena wajib, seolah-olah wajib ada tikar sembahyang. Bila nak sembahyang, nak ambil wuduk umpamanya, mesti berpakai slipper. Pakai slipper. Pasal dia rasa tempat tu bernajis. Sedangkan tak ada sampai begitu. Selama mana kita tak nampak ainun najis, ain najis tu tak nampak, maka tidak dihukum sebagai najis. Dan tak perlu pun kita bertanya, ni tempatnya ada najis ke tak? Tak ada sembahyang. Apatah lagi kalau satu-satu tempat, tuan-tuan. Kita, negara kita alhamdulillah lah, kebanyakannya majority Muslim. Negara yang minoriti Muslim, tak ada masjid. Saya bawa cerita sebelum daripada ni. Kalau ke Europe umpamanya, memang tak ada masjid. Jadi kalau tuan-tuan nak sembahyang, tak ada pilihan lain melainkan mana-mana tempat. Dalam Islam atau dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura.
dijadikan bumi aku ni kita boleh sembahyang kat mana-mana. Sebab bumi aku ni masjid lah. Dalam konteks tak ada masjid. Jadi kita nak pergi sembahyang kat situ tu tak perlu dicek beria pula. Nampak anjing lalu, tempat ni mesti ada anjing lalu. Tak sampai berat begitu, kan? Dan kita boleh sembahyang kat mana-mana. Begitulah agama ini memberikan kemudahan untuk kita mempraktiskan ibadah kita dan sebagainya. Kita sambung hadis yang berikutnya dari Yahya bin Sa'id bahawa anna Umar kharaja fi rakbin fihim Amr bin al-As hatta waradu hawdan faqala Amr ya sahib al-hawd hal taridu hawdaka as-sibah faqala Umar la tukhbirna fa inna naridu 'ala as-siba'i wa taridu 'alaina. Artinya Umar dia pernah pergi bersama dengan rombongan dan Amr bin al-As. Ini kisah Umar dan juga Amr bin al-As. Siapa dia Umar? Semua orang kenal. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila sebut Amr bin al-As, siapa dia? Seorang sahabat Nabi juga yang sangat agung, yang sangat dikasihi oleh Nabi SAW. Pernah diceritakan bahawa Amr bin al-As ni dia rasa dia yang paling disayangi. Saya pernah kongsikan kisah ni dalam rancangan khas dalam Perak FM. Kisah-kisah para sahabat. Tuan-tuan boleh ikuti rancangan ni. Pada sebelah paginya 6 suku pagi, malamnya selepas Isyak. Ini waktu yang orang masjid dia tak dapat dengar. Maknanya rancangan saya ni untuk orang yang tak datang masjid. Orang tak datang masjid dia dapat dengar rancangan tu. 6 suku pagi waktu subuh. Tengah wirid lagi tu. Kalau yang lepas Isyak ni memang lepas Isyak. Jadi rancangan ni saya kongsikan kisah-kisah para sahabat yang kebanyakan kita ni berapa ramai sangat daripada kalangan sahabat yang kita kenal. Tuan-tuan, berapa ramai? Kalau malam ni lah agak-agak boleh himpun tak berapa orang sahabat kita boleh himpun malam ni daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Bukan sahabat orang-orang biasa ni, sahabat Nabi. Agak-agak berapa orang kita boleh himpun? Tuan-tuan sebut nama Abu Bakar, Umar, Osman tu dah kumpul tu, Ali kan lagi. Bila agak-agak 20 boleh tak malam ni? Boleh kot ya. Sebenarnya sahabat Nabi SAW ramai, lebih daripada apa yang kita tahu, yang kita selalu sebut. Kita selalu sebut berapa? Barangkali lah 30 orang. Dalam peperangan Uhud ada 300 orang. Mari peperangan Ahzab dekat 1000 orang. Itu kot kita boleh sebut. Ulama dihimpunkan jumlah para sahabat ni ada sehingga ada yang mengatakan ratusan ribu. Ada yang kata 124,000 orang sahabat. 124,000, satu jumlah yang sangat besar. Tapi berapa ramai yang boleh kita petik namanya dan kita sebut biografinya? Sedikit sebenarnya, tak ramai. Sebab itu di antara sahabat yang agung yang kita kongsikan dalam rancangan ini ialah Amr bin As. Dia ni rasa dia paling disayangi oleh Nabi SAW. Sangat disayangi. Tak adalah sebab lain pasal husnus suhbah. Nabi ni bila berkawan dengan satu orang dia rapat sehingga sahabat ni rasa dia paling disayangi. Satu ketika sebelum nak pergi ke medan perang, Amr bin As dihimpun semua sahabat. Dihimpun. Dia kata, mari kita dengar Nabi akan menyebut amanat dia, wasiat dia. Dan soalan aku kepada Rasulullah SAW, dia tanya, ya Rasulullah, tolong bagi tahu pada semua orang, siapakah sahabat yang paling kamu sayangi? Orang yang paling kamu cintai dan sayangi, siapa dia? Lalu jawab Nabi, siapa? Siapa tuan-tuan? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, orang yang paling disayang Aisyah. Ini hujah setengah ulama dia ambil. Di kalangan isteri siapa yang paling disayangi? Ini di antara hadisnya untuk mengatakan Aisyah. Sebahagian mengatakan Khadijah bintul Khuwailid, sebab Nabi tak kahwin selain daripada Khadijah melainkan setelah kewafatan. Nabi kata yang paling disayangi olehnya ialah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ditanya lagi, lepas Aisyah siapa?
Apa jawab Nabi? Abuha. Siapa dia Abuha? Pak dia. Pak Aisyah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Selepas tu Umar, selepas tu Uthman, selepas tu Ali. Sehinggalah Amr bin As kata, aku dah tak mau tanya lah kepada Rasulullah. Sebab aku bimbang bila aku tanya, Nabi akan sebut nama aku ni di kalangan yang terakhir daripada kalangan sahabat. Tapi kenapa Amr bin As boleh begitu? Dia boleh bertanya begitu kerana dia merasakan betapa Nabi SAW sangat menyayangi dirinya. Itu Nabi ni luar biasa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Dia telah merupakan syafaatul uzma di hari akhirat kelak insya-Allah. Umar dan Amr bin As dia keluar satu tempat. Maksudnya dia bermusafir. Hingga sampailah mereka di sebuah kolam. Lalu Umar bertanya, wahai pemilik kolam, adakah kolam milikmu ini pernah didatangi binatang buas untuk meminum airnya? Mendengar itu Umar berkata, wahai Amr bin As, kamu tak perlu memberitahukan perkara itu kepada kami, sebab kami biasa minum di tempat minumnya binatang buas. Sebaliknya binatang juga sering minum di tempat kita meminum. Ini juga 3 hadis yang menyokong mengatakan binatang buas sisanya boleh kita minum. So hari ini siapa nak minum sisa binatang, pergi tepi hutan tu, mana agak-agaknya rimau minum, minum kat situ. Pasal apa minum? Ustaz Jabir kata harus minum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berikutnya sambung pada sisa minuman kucing. Ini bila kita bincang-bincang fiqh ni, kita tak tinggal lah kan apa, walaupun nampak macam remeh, tapi sebenarnya benda ni tanpa kita sedar, kita lalui perkara-perkara dan timbul kemusykilan ini pada diri kita saban hari. Sisa minuman kucing, apa hukumnya? Pada muka surat 31. Lalu kata pengarang kitab, ia adalah suci. Sisa minuman kucing pun suci. Kita bagi dia makan makanan kucing itulah. Kemudian kita bagi dia minum air susu ke apa, boleh tak kita ambil sisa dia tu? Kata pengarang kitab suci. So boleh kongsi minum dengan dia kalau teringin. Dalilnya adalah hadis Kabsyah binti Ka'ab yang pernah berada di bawah jagaan Abu Qatadah. Pada suatu ketika Abu Qatadah masuk ke dalam rumahnya, manakala Kabsyah menyediakan air wudu untuk Abu Qatadah. Tiba-tiba datang seekor kucing lalu memasukkan kepalanya ke dalam bejananya dan kemudian meminum air itu. Lalu Kabsyah menceritakan, aku hanya terpegun kebingungan melihat gelagat kucing itu. Melihat Kabsyah dengan kebingungan, Abu Qatadah menegur, adakah kamu berasa hairan wahai anak saudaraku? Benar, jawab Kabsyah. Lalu Abu Qatadah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innaha laysat binajasin, innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Okay. Kisah ini berlaku apabila berlakunya dialog di antara Abu Qatadah dan juga Kabsyah. Kabsyah disediakan air wudu untuk Abu Qatadah. Tiba-tiba kucing datang minum, lalu masukkan kepalanya dalam bejana dan kemudian minum air itu. Lalu Kabsyah menceritakan, aku terpegung kebingungan melihat gelagat kucing itu. Melihat Kabsyah dalam keadaan kebingungan, Abu Qatadah mengatakan, tak perlu bingung. Bila kucing masuk kepala dia minum air itu, boleh tak nak ambil wudu ke air itu? Itu persoalannya. Ambil wudu dengan minuman air kucing. Lalu kata Abu Qatadah, tak ada masalah, pasal aku pernah dengar Nabi mengatakan, kucing ni bukanlah haiwan bernajis. Kucing bukanlah haiwan bernajis. Ia termasuk haiwan jinak yang sentiasa berada di sekelilingmu. Innaha laysat binajas, innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Maksudnya kucing ni selalu kat kita. Dia tidur dengan kita, dia main dengan kita, malah dia keluar masuk rumah kita. So tak ada masalah. Betul tuan-tuan. Kalau kita perhatikan orang yang jaga kucing ni, dia punya sense, perasaan deria dia terhadap kucing ni luar biasa. Kadang dia habis banyak duit jaga kucing berbanding jaga anak sendiri. Tengok orang macam ni.
Dan saya perhatikan orang yang suka jaga kucing ni, dia ada satu keistimewaan dia, sayang dia satu hal, dan kemudian rezekinya pun luar biasa. Dia jaga kucing. Tapi kalau dia jaga kucing, anak tak jaga hobi tu, tak ada maknanya juga. Maksudnya anak je bagus, keluarganya bagus, dalam masa yang sama kasihnya kepada binatang pun bagus. So Nabi, dia punya layanan Nabi SAW dengan kucing. Kucing ni binatang, tapi layanan Nabi iktiraf, kucing bukan benda yang najis. Kucing pernah masuk Masjidil Haram, dia siap bertawaf-tawaf lagi. Sampai sekarang ni tuan-tuan tengok di Mekah tu kucing ada. Di Masjidil Haram tu kucing masuk. Tak ada orang pergi buang ke, tak ada. Dia bergesing dengan kita, kita semayang macam biasa. Sebab mengambil hujah Nabi kata kucing bukanlah najis. Kucing tak najis. Kalau dulu mungkin kita banyak berpegang mengatakan kucing ni najis. Apa pasal? Pasal bila bulunya kena kat kita, najis tu kena buang bulu tu. Jadi bila kita belajar hadis ni, kita faham bahawa bulu kucing juga termasuk perkara yang disebut oleh Nabi SAW, bukanlah najis. Sisa minuman anjing dan khinzir, yang ni baru kita bincang. Sebelum saya sebut, tuan-tuan, hukumnya tu agak-agak najis ke tak najis? Anjing dengan khinzir, najis ke tak najis? Najis lah, confirm najis ya. Ia adalah najis yang wajib dijauhi, sebab dia berkaitan dengan jilatan. Bila jilat ni, sepakat ulama mengatakan najis. Sepakat. Bila sebut tentang jilatan, air yang datang daripada binatang, ia adalah najis yang wajib dijauhi. Dalil najisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing minum ke dalam bejana milik salah seorang kamu, hendaklah bekas minumannya itu dibasuh sebanyak 7 kali. Jadi perbincangan ulama di sini, bila terkena jilatan, baik Malik, baik Hanafi, baik Syafi'i, baik Hambali, mereka mengatakan bila jilat saja najis, maka dihukumkan najis mughallazah. Mereka berbeza pandangan bukan pada jilatan, iaitu pada kulitnya tadi. Adakah mughallazah ataupun mutanajjisah macam biasa, najis biasa, najis yang berat ataupun najis yang ringan. Yang ini ada perbincangan dia. Bila basah, bila dia kering, ada perbincangan dia. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i berpegang tentang mughallazah. Apa dalil daripada mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i mengatakan kalaulah jilatan itu najis, maka yang lain-lainnya begitu juga, Allah lebih najis. Ya, perbincangan tentang hal itu. Manakala riwayat Ahmad dan Muslim pula menyatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat aw lahunna bit-turab. Membersihkan bejana milik salah seorang kamu apabila dijilat anjing ialah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya mesti menggunakan tanah. Ini kadang berlaku kat kita. Datang masuk tempat kita ke, dia masuk dalam rumah kita atau masuk parkir kita, garaj kita, kita nak usah unsing anjing masuk. Kadang kita marah dia masuk, dia lepak tidur dekat garaj kita. Kita marah, kata kita lempar dengan kayu, darah dia. Tengok esok mati tepi jalan. Dah dosa besar tak? Kita marah tu sampai pukul dan kita bunuh dia. Itu berat. Tak perlu, kita hanya mengambil pendekatan basuh macam Nabi sebut, aulahun nabi turab, basuh 7 kali lantai rumah kita tu, garaj kita tu, tempat yang kena anjing ni tadi, ataupun pada tubuh badan kita, kan? Basuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan air tanah. Simple. Itulah yang boleh kita lakukan semasa
dia panggil bersuci. Bersuci. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marrat aw la bunna bit-turab. Sekali lagi, banyak riwayatlah didatangkan oleh Syekh Sabir ini, antaranya hadis yang sahih, dan yang keduanya riwayat Imam Ahmad. Pertama tadi riwayat Bukhari dan Muslim, yang keduanya riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Sementara alasan najisnya khinzir adalah disebabkan binatang ini kotor dan menjijikkan. Jadi kita nak bersih-bersih ni pasal apa? Pasal tempat tu kita nak sembahyang, kita nak bersuci dan sebagainya. Tuan-tuan kalau bawa kereta, tuan-tuan bawa kereta, pergi lalu ke Lembong ni nak pergi ke Gerik, malam tak nampak, tiba-tiba mari ke bawah pendek, tak rasa ada lintas, bam, bam, terlanggar ke bawah pendek. Kita pun balas nak berhenti dah, kita takut malam, tapi kita tahulah biasa ni ke bawah pendek. Sampai kat Gerik, tuan-tuan cek, tengok pecah, lampu pecah, lepas tu tengok ada kesan darah. Agak-agak kita nak suci dengan cara ni ke atau bagaimana? Basuhlah, pertama basuh. Perlu tak sama kereta? Tuan-tuan nak sama lah, tapi perlu tak? Nak sama, senang je sama ni 7 kali. Ini salah satunya dengan air. Cuma adakah wajib kita sama kereta tu? Tidak. Tak, pasal kereta tak semayang. Yang kena sama ni kita. Kalau kita terkena, kita pula, bukan kita yang kereta yang langgar. Kita jalan-jalan langgar ke bawah pendek, mati ke bawah pendek. Kita lah yang kena sama. Cerita langgar-langgar ni berlaku tak? Kan? Saya jarang lah masuk jalan, masuk sawit ni. Sekali masuk tu dengar bunyi dia elok ke depan tu, ke bawah ni, daripada atas kita cycling, dia daripada atas dia loncat sekali, dia tak ada break. Saya ingat kan, kalau dah berlanggar tu alamatnya kena sama. Sama tak apa lagi, jangan kita yang tak ada nak sama. Dia punya besarnya ke bawah pendek ni. Tuan-tuan yang tak betul. Jadi ceritanya, kalau kereta tadi itu taklah wajib kita sama, pasal kereta tak semayang. Tuan-tuan masuk rumah, kita beli sewa rumah, kita sewa rumah, kita tahu tuan itu adalah Cina atau India. Satu soalan saya, wajib tak sama rumah tu? Wajib. Kalau sekiranya ada anjing, kita nak lebih yakin, kita samalah dia. Tapi kalau tak ada anjing, tak perlu sama, basuh biasa je. Kita rasa macam najis rumah tu kan, dengan tokong apa, jadi kita sama. Tak perlu sama. Sama ni sekiranya ada anjing. Itu pun ada perbahasan di kalangan ulama, kan? Ada perbahasan juga dalam situ. Tapi kalau kita nak lebih yakin, kita nak selesa, dan kita tahu rumah tu ada anjing, maka kita sama. Lebih yakin, dan kita rasa tenang. Macam apa yang kita buat di kapal kita pelayaran Islamik. Saya bersentuh sikit lah pelayaran Islamik kita. Kapal-kapal kita ni jarang orang Muslim naik, jarang. Kalau tuan-tuan pergi ke Halumbi ni, Halumbi ni jarak dia lebih kurang 2 jam daripada Hanoi. Naik bas 2 jam. Kapal-kapal sana ni tak ada orang Muslim naik. Biasanya non-Muslim lah. Mereka vacation, holiday, macam-macam. Mereka berpoya-poya atas kapal, minum arak sebagainya. Jadi nak cari halal food ni jauh sekali. Dapur dia dah tentu ada pork dan macam-macam. Arab dah tentu. Jadi bila kita ambil alih, pelayaran Islami ambil alih, antara benda yang pertama kita buat, sebab kita nak namakan dia sebagai Muslim package, Muslim travel, Muslim wholesale. Jadi kita kena pastikan benda-benda ni, antaranya halal food. Pertama sebenarnya binatang tadi semua disembelih. Satu, ayamnya, kerbaunya. Kita kerbau pendek tak adalah kerbau betul. Kerbaunya, lembunya, dan semua sembelih. Yang kedua, kita nak tempat kita terbersih. Antaranya dapur lah, yang sangat sensitif kita berkaitan dengan makanan, dapur. Maka di sama oleh ustaz-ustaz kita di sana, mereka membantu dari sudut ini. Alhamdulillah, bila jemaah kita pergi tu, hilanglah rasa-rasa takut ni tadi. Bak makan kan,
halal haramnya dan sebagainya hilang, sebab kita dah jelaskan tentang perkara ini. Kita rasa tenang sepanjang berada dalam atas kapal itu. Jadi ini antara cara untuk kita membersihkan, atau kita kata sama, kita sama tempat yang najis dan sebagainya. Pada muka surat 33, najis adalah kotoran yang diwajibkan ke atas setiap muslim menjauhinya dan membasuhnya apabila terkena najis tersebut. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Selalu kita baca hadis apa dia? Kat sekolah-sekolah. Kita ajar kita di sekolah kecil. An-nazafatu minal iman, kan? Itu selalu yang. Tapi itu bukan hadis, itu hanya kata hikmah. An-nazafatu minal iman. Si ada lagu kalau anak-anak saya ni, An-nazafatu minal iman, ada lagu pula. Jadi yang itu bukan hadis, itu hanya kata-kata hikmah. Hadisnya yang ini, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Ini hadis. Malah hadisnya agak kuat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Taharah. Kuat hadis ni. Jenis-jenis najis, bangkai, antaranya bangkai. Ia adalah binatang yang mati begitu saja tanpa disembelih mengikut ketentuan syariat Islam, termasuk anggota tubuh binatang yang dipotong ketika masih hidup. Dalilnya adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitatun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa jua dari anggota binatang ternak yang dipotong ketika masih hidup adalah dikategorikan sebagai bangkai. Bangkai maksudnya dia hidup, kita potong dia, kita potong kaki dia. Binatang kita potong kaki dia. So apa hukum kaki tadi? Bangkai. Tak nak jadi bangkai macam mana? Sembelih. Kena sembelih, wajib disembelih. Barulah semua anggota tadi tak dihukum sebagai bangkai. Itulah yang akan kita buat nanti pada hari Udhiyah nanti, yang akan jatuh bila tuan-tuan? Belum umum lagi kan? Jadi boleh agak lah. Maknanya 12 bulan, 12 September. Confirmnya 10 Zulhijjah lah. Itu confirm lah. Pada hari Mina tu, orang di sana pada waktu itu mereka di Jamratul Aqabah. Kita di Malaysia ni pada hari tersebut kita berhari raya. Sebelumnya pada 11 hari bulan hari apa? Al-Wuqufu bi Arafah. Kalau di sana Wuquf Arafah. Kita di sini 11 hari bulan tu kita berpuasa pada hari Arafah. Kita mungkin kebanyakan jemaah kita dah pergi dah. Dah pergi dah kebanyakan kan. Saya sebut pada kuliah bulan lepas tak salah saya. Masa tu nama semua dah naik dah. Yang dah pergi tu dah pergi lah, dah naik lah. Jadi saya sebut pada tarikh itu. Saya tak ingat tarikh, tapi bulan lepas punya kuliah di Ridwaniyah. Saya kata pada waktu ini kalau yang dah pergi itu alhamdulillah dia dah standby buat preparation ilmu dan sebagainya, persediaan mental, tinggalkan wasiat pada anak-anak, itu persediaan dia. Yang rasa nak pergi macam mana? Yang rasa nak pergi pada waktu itu juga dia boleh minta, "Ya Allah, aku nak pergi dah ya Allah, tak sabar nak pergi. Kau bukakanlah ruang-ruang itu." Mana tahu saat-saat akhir ini diberikan beberapa kuota tambahan. Saya sebut dalam masjid Ridwaniyah. Rupanya ada jemaah, dia dengar tadi doa kot. Baru ni dia datang tu jabat saya di Chandra Masjid. Datang, dia minta brosur travel lah. Kemudian saya kata, "Oh, nak pergi mana?" Dia kata nak pergi Indonesia, nak pergi Medan, nak pergi Surabaya. Okey. Kemudian dia kata nak pergi bila? Nak pergi bulan masa haji ni boleh tak pergi? Tak, saya dah pergi haji. Rupanya dia pergi haji. Dia dapat tawaran tu selepas daripada kuliah. Agaknya dia doa kat masjid sungguh-sungguh pun. Kan? Dia doa, "Ya Allah, aku nak pergi juga."
Setelah dah pergi 5 KT, 5 KT dah pergi. KT ni apa terbang kan? Dah 5 penerbangan dah pergi. Dia dapat tawaran, pejabat tabung haji call, nak pergi tak tuan, dah cukup duit semua ni, okey cukup, dah pergi. Walaupun umur taklah tua lagi, yang boleh pergi secara cepat ni 70 ke atas, 75. Tapi dia agak tak tua lagi. Dah diizinkan Allah panggil dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dia menyambut surat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan Allah 11 ni adalah hari Yaum Arafah, 12 adalah hari yang kita berhari raya. Itu Aidul Adha, dan pada waktu itulah disyariatkan kepada kita untuk melakukan udhiyah. Ya, ini kita nak masukkan. Udhiyah ini adalah sembelihan. Sembelihan yang mengambil konsep daripada apa yang pernah ditinggalkan daripada zaman Nabi Ibrahim AS, lalu diteruskan oleh junjungan besar baginda Nabi SAW. Itulah proses penyembelihan itu. Dan kita tahu penyembelihan ini yang disunatkan kepada kita, disyariatkan kepada kita daripada binatang-binatang yang seperti unta, lembu, kambing dan yang seangkatan dengannya. Kita di Malaysia ni lembu biasalah, kebab biasa. Tapi unta jarang. Saya masa duduk di Saudi dulu paling kerap. Kalau musim raya haji ni, yang paling orang tunggu dekat talang dia tu makan unta lah, paling orang tunggu. Unta, jarang makan. Jadi kalau makan unta tuan-tuan boleh jadi unta tu. Dia punya panas. Panas dia lain macam unta. Sebab itu dalam mazhab Abu Hanifah, siapa makan unta batal wudu. Pasal dia panas. Itu ada hadis dia lah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nanti akan udhiyah. Saya pada 9 bulan akan bertolak ke Cambodia untuk buat urusan udhiyah juga, penyembelihan yang saya dah lakukan lama dah, semenjak saya usyarah lagi daripada tahun 2010 gitu kan, sampai sekarang ni setiap tahun. Tapi tak sepanjang tahun saya pergi, setiap tahun saya pergi. Tapi tak kali ni saya pergi dengan rombongannya dan kita mana yang kita pergi? Kita pergi ke perkampungan-perkampungan orang yang sangat dhaif lah. Tuan-tuan mungkin dah tahu, sebahagian pernah sampai kan, dan pernah dengar khabarnya macam mana masyarakat minoriti di Cambodia ni susah dia tu. Kita tengok dalam rancangan bersamamu tu, susah dia tu. Rumah buruk, atap bocor, rumah kayu. Tapi bila TV 3 dia pergi snap, dia pergi apa, ambil angle rumah dia tu, tengok Astro ada juga. Dahsyat orang miskin kita. Astro ada, tak kalah TV 14 inci. Walaupun miskin-miskin, TV A punya. Tapi kat sana ni mungkin gambaran orang miskin itu saya rasa tak ada sama kita ni. Kalau tuan-tuan masuk ke perkampungan Cambodia, Kampung Cham ni, biasalah orang kita kat sana ni macam pergi haji juga. Ramai dia tu. Kampung Cham, saya dulu pergi di satu wilayah namanya wilayah Kampot. Wilayah Kampot ni dia menuju ke Vietnam. Dia memang border Vietnam. Jadi kat sana ni kampung dia yang ada rumah yang beratapkan nipah buluk ni, mak bapak je, orang tua je biasa yang ada rumah yang macam tu. Itu kira okey dah tu. Dia nak nipah, lepas tu buluk. Anak-anak yang baru kahwin ni, yang tak kahwin ke, yang baru kahwin ke, rumah dia macam mana? Rumah sampan. Tu rumah dia. Rumah sampan berik tepi sungai tu, apa hal banyak sampan, tapi rupanya dia jadikan itu rumah dia. Itulah kenderaan dia, itulah rumah dia. Jadi yang baru-baru kahwin ni, anak 2, 3, 4 dalam sampan tu lah. Sampan ni boleh 2, 3, 4 orang. Jadi itu tahap hidup dia, komuniti dia begitu. Agak-agak tuan-tuan senang ke susah? Bagi dia mungkin dia rasa senang lah, dia selesa. Kalau tak ada anak sampai 4. Tapi bagi kita yang melihat, kita tahu kesusahan dia, tahap kesusahan dia, kehidupan dia. Tambahan pula tak diberikan perhatian oleh kerajaan kufar. Kerajaan kufar tak ada bantu. Kita yang datang bawa bantuan, orang Malaysia ni, NGO Malaysia datang ni, biasa bila kita sampai sana, kita bawa macam-macam. Dulu saya bawa lah, rajin lah bawa baju ni. Sampai nak bayar kilo Air Asia tu lagi mahal daripada harga baju.
1 kilo kadang kalau dah sampai terlebih kilo ni, over kilo, 1 kilo RM50, lebih berharga baju. Baju yang kita bagi ni bukan je cantik pun. Mana yang lusuh, yang buruk, itu yang kita bagi kan. Saya letak syarat lepas pada tu, siapa nak bagi baju, baju mesti cantik, mesti tip-top. Kita nak pakai tu, kita rasa nak pakai, yang kita nak bagi ni nak pakai, cuma dah kita sayang kat orang lain, kita bagi kat orang lain. Itu bukan yang kita tak nak. Konsep memberi dalam Islam kan. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Apa ayat kan? La yuhibbullah, bukan ayat tu. Apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu memberi apa yang kamu suka. Yang tu yang suka tu kita bagi. Akhirnya saya letak syarat tu, baju ni bolehlah nak bagi tapi dengan kadar yang cantik bagi. Nak bagi kita macam-macam. Antara yang paling besar, dan kita alhamdulillah rombongan kita ni, kita ada gabungan daripada Singapura, NGO kita Malaysia ni, masuk di Kuala Kangsar ni, kita telah membina sebuah madrasah di sana. Alhamdulillah, hasil sumbangan. Madrasah dia tu bukan macam kita ni. Madrasah dia boleh ada, boleh 20 orang madrasah tu. Ya, ada guru je seorang yang kita bantu juga bulanan, secara bulanan. Macam-macam NGO lah yang turut membantu. Itulah yang kita secara alhamdulillah, orang-orang yang boleh membesar, boleh belajar dengan agama dan sebagainya. Itu di sana. Antara juga setiap tahun kita bantu dari sudut daging ni. Daging ni dia bukan bagi daging on the spot. Kita kata on off kan ya. Dia membantu ekonomi mereka. Sana dia, masyarakat kampung ni orang Islam, dia ternak kambing, lembu, tapi tidak ada kuasa membeli. Dia tak ada kuasa membeli. So dia ternak, jadi setiap tahun dia ternak tu siapa yang nak beli? Yang beli ni kebanyakannya orang luar. Dan kita kagum dengan NGO kita. Kebanyakanlah NGO kita di Malaysia ni sangat packer dalam masalah ni. Jadi kitalah yang membeli daging mereka, lembu-lembu mereka, kambing-kambing mereka dan sebagainya. Akhirnya berlakulah proses jual beli, transaksi yang baik, transaction, cash flow yang baik daripada masyarakat mereka. Kalaulah bukan orang Islam, jiran, negara jiran yang membantu, saya rasa mereka tak boleh hidup dengan baik. Itulah sedikit sebanyak tentang korban yang dilakukan di Cambodia ni. Jadi saya masih buka, siapa yang nak teruskan korban ni boleh tanya kepada saya dan boleh berinteraksi dengan saya insya-Allah. Baik, kita sambung sedikit tadi. Namun ada beberapa jenis binatang mati dikategorikan sebagai bangkai. Ada beberapa jenis binatang yang mati dikategorikan sebagai bangkai, iaitu bangkai yang tidak dikategorikan. Ayat ni mungkin silap sikit. Ada beberapa jenis binatang mati ayatnya tanpa dikategorikan sebagai bangkai. Artinya dia bukan bangkai. Apa dia? Kalau mati dia bukan bangkai ni, tuan-tuan. Ikan dan belalang. Dalam hadis sebut ditambah 2 lah. Ikan, belalang. Maksud belalang ni serangga yang seumpama dengan belalang. Serangga apa dia? Insek. Apa lagi? Sebut tuan-tuan. Nyamuk ke, lalat ke kan. Jadi kalau dia mati tak dihukum bangkai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla lana maitatan wa daman. Amma al-maitatani fal-hut wal-jaradu wa amma ad-damani fal-kabdu wat-tahal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 jenis bangkai dan darah yang dihalalkan kepada kami, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sedangkan 2 jenis darah yang dihalalkan itu adalah hati dan empedu. So bangkai yang dibolehkan ikan, belalang dan seangkatan dengannya. Begitu juga jenis darah yang dibolehkan ialah hati dan empedu. Tuan-tuan ya, kita bila dah melakukan korban ni, kita nampaklah benda-benda ni. Biasanya tak laku, tapi bila korban semua jenis organ kita ambil, makan belasah begitu je kan. Ada setengah masyarakat orang di sana di Cambodia, saya ingat tak ada satu pun dia buang, semua dia belasah. Dia punya, kita buat dia tak buat, dia cucinya apanya.
itulah dia buat. Adalah gulai dia, macam-macam lah gulai dia. Maknanya mereka mengguna dan sangat appreciate pada pemberian kita ni. Orang yang susah dia tahu menghargai. Kita senang tak ada pandang ni, dia menghargai. Saya pernah tengok seorang ibu, dia bawa, kita lepas korban, kita buat masak satu kampung datang makan. Seorang ibu ni dia bawa makanan satu pinggan nasi, lepas tu ada daging sikit, ada kari dia bawa jatuh depan tetamu pula. Orang kampung nampak marah ke makcik. Saya kesian tengok kena marah. Dia cakap tu rasa kemudian lah, kita agak-agak boleh faham kan. Tengok ni kena marah lah ni. Kena marah. Pasal mereka appreciate terhadap pemberian yang mereka dapat, suka untuk dapat perkara itu kan. Jadi kita boleh nampak lah macam mana suasana. Apa? Kulit semua belasah. Kita yang belasah kulit ni selalu nak buat upah kan. Siapa yang main kompang, nak jual kompang itu. Ni pun ada perbincangan ya. Boleh tak seorang yang menyembelih mengambil upah daripada daging? Ini juga ada perbincangan. Boleh tak boleh tak? Hukum mengambil upah. Ada satu hadis Nabi SAW. Satu, kita kata boleh tak orang yang orang ni tadi kita kata menyembelih, orang yang bukan menyembelih, ataupun orang masyarakat setempat nak ambil daging, itu jawapannya boleh. Yang timbul ni sekarang ni, orang yang menyembelih dia dapat lebih. Apa sebab dapat lebih? Kata pasal dia menyembelih, okay, dia dapat lebih ni pasal dia sembelih. So boleh tak boleh? Okay, mengambil upah dari bahagian daging-daging ni tadi. Ini perbincangan. Jadi ada satu hadis Nabi SAW yang mana melarang orang mengambil upah, seseorang itu mengambil upah daripada sembelihan korban. Ini dia ambil daging tu. Amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnatin wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzar minha qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah SAW memerintahkanku. Memerintahkan siapa ni? Ali bin Abi Thalib. Dia kata untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan korban. Lalu aku mensedekahkan daging, kulit dan jilid. Jilid ni ialah kulit dia. Kulit yang ditaruh pada ponggok untuk melindungi dari dingin. Lalu Nabi kata, jangan bagi upah. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan korban kepada tukang yang menyembelih. Lalu beliau bersabda, habis itu tukang-tukang sembelih ni nak bagi apa kat? Kami akan memberi upah kepada tukang sembelih dari uang kami sendiri. So yang tukang sembelih ni tuan-tuan boleh tukar pada dia. Sama ada upah makan ke, upah duit ke, upah pisau ke, ataupun upah tuala ke, itu upahnya. Tapi atas sebab dia menyembelih, nak bagi lebih kat dia atas dasar upah, tak boleh. Kita boleh bagi daging atas macam orang lain dapat, bukan sebab dia menyembelih diberikan lebih. Ini hadis Nabi SAW. Itu jelas ya, tentang daging tak boleh bagi lebih. Kemudian ada perbincangan juga, kalau nak ambil yang bahagian lain, daging tak boleh bagi lebih pada tukang yang menyembelih ataupun orang yang berlapah. Nak bagi bahagian lain, tulang umpamanya, tulang juga sebahagian besar daripada kalangan ulama, tulang pun tak boleh. Tulang pun tak boleh. Cuma ada perbincangan dalam ulama Syafi'iyah, dalam tak silap saya Kifayatul Akhyar, disebut tentang yang lain tak boleh tapi kulit boleh. Itu ada juga Hasan Basri. Hasan Basri dia berpandangan boleh mengambil upah dengan kulit. Boleh tak pun? Siapa nak ambil upah kulit, itu boleh. Tetapi Al-Imam Nawawi juga ulama dalam mazhab Syafi'i yang pandangannya adalah mu'tamad,
dia mengatakan, dia kata kalau boleh kulit pun jangan, kata Imam Nawawi, sebab ada larangan daripada Nabi SAW. So macam mana kita nak bagi upah kat tukang lapar? Nanti takut tak tukang lapar pula kan, semua pakai lari tak ada upah. Kita boleh pelbagaikan dalam bentuk-bentuk lain, tapi bukan dari sudut daging lebih ni tadi. Dia layak terima. Katakanlah komuniti kita ni semua terima 2 kilo, 2 kilo. Maknanya kita akan nampak dari satu sudutnya ini adalah gotong royong, bukan satu pihak je terlibat, semua pihak terlibat. Jadi semua pihak layak menerima sama rata. Kalau nak bagi lebih, contohnya orang yang bagi jatuh lembu ke, nak bagi lebih ke, contoh kan, air susah nak bagi jatuh lembu, tambah unta tuan. Tapi unta ramai orang kata susah, bukan tak susah. Saya tengok orang Arab di Mesir, unta adalah satu binatang yang paling mudah untuk disembelih. Dia akan patuh juga tuan. Dia kata bak tengkuk sini, tahan. Nanti ni kan, bagi tengkuk. Dia bagi tengkuk, tuan dia sembelih macam tu. Punya senangnya, taatnya unta ni pada tuan dia, kan? So kalau tuan-tuan nak senang, sembelih unta tau ni. Ya, tak apa. Cari unta kan. Tapi belah KL memang ada yang sembelih unta. Itu dia. Unta saya ingat kalau dia buka tu murah, dalam 3,500. 2,500 ke 3,500 dapat lah unta. Sini tak dapat lah, 5,000, 6,000 lah. Tak dapat. Kalau nak unta tu ambil yang patung unta. Itu di antara. Bila kita dah sembelih itu satu hal. Cuma kadang timbul bagi kita, bila nak mengagihkannya pula. Nak agih. Tuan-tuan, kadang saya tegur diri saya juga dalam masyarakat kita. Kita kadang-kadang bila agih ni kita lupa siapa yang sangat perlu pada waktu itu. Kerana kita nampak komuniti kita je, kita nampak yang curuk-curuk yang malu nak datang yang kemungkinan besar mereka yang sangat memerlukan. Pada waktu inilah kesempatan untuk kita ambil untuk mereka dekat dengan masjid dan surau kita ni. Cari orang yang susah-susah, yang duduk curuk-curuk kan, panggil mereka datang untuk ambil. Kalau mereka segan, kita pergi. Waktu inilah kita nak bertemu dengan masyarakat dan dekatkan masyarakat dengan surau dan ahli karya itu. Selalunya banyak orang miskin ketinggalan pada waktu ini. Ya, itu kita cari mereka. Dan sehingga ulama dia bincang betapa perlunya pada waktu ini adalah hari keramaian. Sehingga ada kalanya kita boleh bagi pada orang kufar, non-Muslim boleh bagi. Ya. Jadi tak adalah kita nak declare sangat. Cuma bila disebut apakah hukum memberikan kepada non-Muslim, maka di sini ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan tak boleh dan ada yang mengatakan boleh. Jadi dalam kontemporari, ulama kontemporari mengatakan pakailah pandangan yang mengatakan boleh, sebab dia dekat dengan dakwah. Pada waktu ini kan, kita dah masak apa semua. Jiran kita orang India contohnya, jiran kita orang Cina, kita nak bagi dia datang, kok dia makan lembu lah, yang makan lembu lah, yang makan kambing. India ada tentu makan kambing. Kita nak ngajak dia, tak timbul soal pilih memilih, sebab makanan ni dah boleh dia makan, dah boleh kita beli. Termasuklah pandangan yang terbaru, pandangan ulama amailah di kalangan Rasul Qardawi sendiri, ulama-ulama kita pun dah banyak mengemukakan pandangan yang mengatakan boleh atas tujuan dakwah. Termasuk Datuk Dr. Harudin, pada pandangan dia, kira pandangan dia yang terkini lah, tentang mengatakan harus kita melayani non-Muslim atas tujuan dakwah, lalu kita harus menggunakan pakai pandangan mengatakan boleh mengagihkan kepada kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Kafir yang tak menentang Islam. Ini perbincangan pula kafir zimmi, kafir harbi ni kan. Tapi senang kita mengatakan, mudahlah. Kita Malaysia ni kita tak mudah untuk kita mengatakan orang kafir di Malaysia ni kafir harbi ya. Bukan senang kita nak kata kafir harbi. Tak ada sebab pun. Kafir harbi ni dia bertentang tu macam Israel tu. Di Malaysia ni dia dekat dengan zimmi sebenarnya. Dia dekat. Ataupun ahdi, ataupun muahid, ataupun musta'man. Mana kategori kafir yang
bukanlah diperangi, yang boleh kita dakwahkan kepada mereka kepada Islam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Isyak pernah masuk, kita pun berhenti takkan isyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perbincangan kita ini, dan kita tadi berhenti di muka surat 34 tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla lana maytatan wa daman, amma al-maytatan fal hut wal jarad, wa amma ad-daman fal kabdu wat tahalu." Sehingga bertemu lagi insya-Allah pada yang akan datang, kita akan bincang lagi tentang darah pula, kategori-kategori darah, binatang, unta, kencing, kotoran manusia dan sebagainya, air wadi, air mazi. Kadang kita dah tua-tua ni pun tak apa cakap lagi tu. Yang wadi itu apa dia? Yang mazi itu apa? Yang mani confirm tahu. Yang wadi mazi ni kategori apa? Jadi perbincangan ni insya-Allah kita akan berkongsi pada bulan hadapan insya-Allah. Pada tarikh ni kita tak tetap lagi. Saya akan tengok balik pasal bulan depan ni saya banyak keluar. Saya balik daripada Cambodia tu, saya ke Aceh, balik ke Aceh ke Tawau, balik ke Tawau, kemudian lebih kurang 2 minggu saya berada di Balkan. Balkan ni Kroasia, Bosnia, dia ada 4 negara, Montenegro, beberapa tempat. Jadi saya akan susul insya-Allah. Saya akan keep in touch bersama dengan kekanda saya, Haji Masri, dengan haji kita pun. InsyaAllah kita akan insyaAllah. Dan doakan juga semoga program agama kita ni berkembang. Dan kita khabar gembira Haji Masri dah kongsi dengan tuan-tuan dengan pembinaan Darul Quran wal Hadis kan, di Cakap Goho. Mudah-mudahan tempat itu gemilang dengan pengajian Quran dan hadisnya. Semoga sama-sama kita menyokong pembangunan Darul Quran wal Hadis ni. Dari sudut dermanya masih lagi diperlukan lagi. Kita hari ini di bayaran kita di advance oleh kontraktor. Yang baik kontraktor ni di advance dulu kan. Jadi siapa lagi yang nak top up, kita semua penjatuh kuasa tak ada duit. Yang membantunya adalah pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta Quran dan hadis, untuk melihat di Kuala Kangsar ni akan gemilang seperti mana zaman gemilangnya Idris Al-Barbawi, tokoh-tokoh seperti di kampung Padang Lalang satu ketika dulu, ulama tokoh besar kan. Jadi ini semua kita mengembalikan balik sinar cahaya ilmu Quran dan hadis ni di bandar kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita sehingga bertemu lagi dalam rancangan Fiqhus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.